Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, pertama-tamanya kita melafazkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah sekali lagi mengizinkan untuk kita melalui Aidil Adha dan juga hari-hari tasyriq sebagai salah satu daripada syiar agama dan juga sebagai salah satu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ini, apabila kita berhari raya dan merayakan sesuatu semata-mata kerana ia disuruh oleh agama, maka ia dikira sebagai ibadah. Raya pun ibadah. Siapa berpuasa pada hari-hari yang telah Allah Subhanahu wa taala suruh kita berhari raya, maka hukum puasa tersebut adalah haram dan ia adalah berdosa. Bagi mereka yang berada di Mekah, mereka mengingati apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Nabi dalam hayat baginda hanya sempat menunaikan haji sekali sahaja. Haji itulah yang dinamakan dengan Hajjatul Wada', haji ucapan selamat, haji selamat tinggal Nabi. Setelah mengharungi perjuangan yang panjang, bermula daripada seorang manusia yang telah diturunkan kepadanya wahyu. Pada hari diturunkan wahyu, baginda tertanya-tanya, kemanakah penyudahnya dakwah ini? Disokong oleh beberapa orang yang lemah, menghadapi cabaran dan tentangan kiri dan kanan yang terdiri daripada mereka-mereka yang hebat, mempunyai pengaruh kuasa dan kedudukan di dalam masyarakat, ditohmah dengan tomahan yang hebat, dihina oleh kaum, dilontar dengan batu. Seorang Rasul yang bersabar dengan dakwah ini berpindah ke Madinah, dihalau keluar daripada kampung halamannya. Pada hari baginda dihalau keluar, tidak ada siapa pun menyangka bahawasanya suatu hari baginda akan pulang dengan angkatan tentera yang besar dan menguasai kota Mekah. Keluar dalam keadaan tidak tahu ke mana hujungnya, menuju ke kota Madinah, Yathrib. Sehinggalah apabila Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada baginda penyokong-penyokong yang kuat, golongan mukminin yang terdiri daripada muhajirin dan ansar yang telah dididik dan diasuh imannya, sehinggalah pada tahun 8 Hijrah baginda telah membuka semula kota Mekah. Pulang dengan membawa angkatan tentera yang hebat. Semua orang-orang Mekah yang dahulunya
menghalau, mencerca, memerangi baginda. Terpegun pada hari tersebut pulangnya seorang Nabi, membuka semula kota suci tersebut. Diruntuhkan semua berhala-berhala, ditinggalkan hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda bertanya orang Mekah, "Madza tadhunnu an af'ala bikum?" Apa yang kamu sangka akan aku lakukan terhadap kamu? Berdasarkan apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi, kalau lain daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah, tentu mereka akan dikenakan tindakan yang hebat. Mereka hanya malu menyatakan seorang yang mulia anak daripada seorang yang mulia. Baginda menyatakan, "Idhabu wa antum tulaqa." Pergilah kamu semua dibebaskan. Aku tidak ambil tindakan pada kamu. Mekah bertukar daripada kota kufur kepada kota Islam. 2 tahun berikutnya baginda sallallahu alaihi wasallam datang untuk menunaikan haji. Dalam perjalanan untuk menunaikan haji, mata baginda Nabi melihat sayup-sayup daripada hujung-hujung bukit yang jauh. Daripada sayup mata memandang, baginda sallallahu alaihi wasallam melihat pergerakan manusia sedang menuju ke kota Mekah untuk menunaikan haji. Apabila sampainya kepada mereka semua berita bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan haji pada tahun berkenaan, bagaimanakah perasaan seorang Rasul yang melihat hasil daripada pengorbanan yang panjang, darah yang telah ditumpahkan, akhirnya manusia berduyun-duyun mengikuti baginda menuju ke kota Mekah. Baginda memberitahu kepada mereka semua, "Ayyuhan nas, khudhu anni manasikakum." Wahai manusia, ambillah kamu daripada aku ini cara ibadat haji kamu. Jangan ambil daripada orang lain, jangan ambil petua orang, ambil petua Nabi dalam haji. Tak perlu tokok tambah dan tak perlu ditambah-tambah perkara yang bukan-bukan. Ayyuhan nas, khudhu anni manasikakum. Wahai manusia, ambil daripada aku cara ibadat haji kamu. Orang ramai mengikuti nabinya. Apabila baginda berada pada hari ke-8 di hari Tarwiyah, semua orang berada di Mina pada hari Tarwiyah. Apabila baginda ukuf di Arafah, semua orang berada di ukuf di Arafah. Pada hari Arafah, hari Nahar dan hari-hari Tasyrik, baginda menyampaikan berbagai pesanan kepada kita semua. Antara yang baginda sebut, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baginda mengingatkan, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan selepas ketiadaanku ini kamu menjadi kafir semula, dan nanti sebahagian kamu akan memukul, akan memancung leher sebahagian yang lain. Nanti umat akan bertempur antara satu sama lain disebabkan adanya yang kufur. Pada hari-hari tersebut turunnya firman Allah Ta'ala, "Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum
Fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada kamu agama kamu. Yakni orang-orang kafir tidak mungkin untuk berusaha mengubah agama kerana agama telah kukuh. Pun yang mereka usahakan ialah mengubah pegangan manusia beragama. Pada hari ini, jangan orang-orang kafir telah berputus asa daripada kamu agama kamu. Oleh kerana itu janganlah kamu takutkan mereka, takutlah akan aku, yakni Allah Jalla wa'ala. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan telah aku redha Islam menjadi agama kamu. Tak ada sebarang agama yang lain, tidak ada apa-apa penambahan kepada Islam. Islam itulah yang telah menjadi agama yang sempurna dan lengkap. Orang ramai mengikut Nabi SAW. Mereka ukuf di Arafah, mereka bermalam di Muzdalifah, mereka bermalam di Mina, mereka tawaf dan mereka sa'i. Sebahagiannya diambil daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hubungan orang-orang yang pergi haji dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ialah dengan mengambil sebahagian daripada yang telah ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Hubungan kita dengan Nabi Allah Ibrahim yang tidak pergi haji ini ialah kita melakukan korban seperti mana yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seakan-akan Allah SWT ingin memberitahu kita betapa wujudnya hubungan antara kita dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dinamakan dengan Abul Anbiya, bapa Anbiya. Kita ambil daripadanya agama millata abikum Ibrahim, agama bapa kamu Ibrahim. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, yang kita ambil daripada Nabi Allah Ibrahim bagi kita bukanlah sembelihannya saja. Itu sebahagian kecil daripadanya. Tetapi yang disuruh kita ambil selain daripada sembelihannya ialah bagaimana pegangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terhadap akidah. Allah menyebut dalam Al-Quran, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Tatkala Tuhan kamu mengambil daripada menguji Nabi Allah Ibrahim, menguji Ibrahim dengan beberapa kalimah, yakni beberapa perintah. Fa'atammahun, Ibrahim menyempurnakan semua titah perintah itu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, Tuhan menyatakan sesungguhnya aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam kepada manusia. Inilah orang yang menjadi imam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Imam makna sebagai ikutan. Bukan kita disuruh pergi haji seperti mana orang pergi umrah, naik atas bukit Jabal Arafah, kemudian panggil fulan, nama fulan supaya boleh main haji pula. Itu tidak dibuat oleh Ibrahim. Ibrahim memang menyeru betul, tetapi itu Nabi Allah Ibrahim yang menyeru, suruhan Allah kepada dia. Tapi kita hanya mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah.
Allah jadikan dia imam. Kita ikut akidah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bila Allah Ta'ala lantik dia jadi imam. Sebab itu orang yang nak jadi imam ini dalam masyarakat, imam hendaklah dipastikan mudah-mudahan dia dapat menjadi ikutan orang lain, bukan di dalam salat semata-mata. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bila Allah lantik dia jadi imam, dia ingat kepada zuriat keturunannya. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa min dzurriyyati, juga jadi imam zuriat keturunanku. Dia tanya Allah. Allah kata, la yanalu ahdidz zalimin, sesungguhnya janjiku tak mengenai orang-orang yang zalim. Patutnya zuriat keturunan dan orang-orang yang mengikut Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, terutama orang Arab yang mempunyai darah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan juga pengikut agama Ibrahim alaihi salam seperti kita yang saban tahun menyembelih korban ini, menjadi imam kepada manusia, mempunyai siadah, orang ramai mengikut kita. Tetapi Allah telah bagi tahu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam janjinya tak kena pada orang yang zalim. Kalau kita umat Islam tak jadi imam, tanda kita umat yang zalim. Sama ada kita menzalimkan diri kita dengan melakukan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakal kita tidak bulat kepada Allah, iman kita tidak bulat pada Allah, kepercayaan kita tak bulat pada Allah. Dalam agama, kezaliman yang paling besar ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nama Muslim sebagian orang, tapi syirik ini bukan mesti satu orang pergi sembah berhala, menyamakan Allah dengan apa sahaja, maka ia syirik. Dari segi kebesarannya, keagungannya, pengetahuannya. Ramai mendakwa Muslim, tapi tangkal majal penuh di badannya lagi. Ramai yang mendakwa mukmin, tapi masih percaya kepada sial majal. Ramai yang mendakwa mukmin tapi tak percaya kepada hukum hakam Islam dalam Quran, menolak syariat Islam. Ramai yang mendakwa mukmin, zalim pada orang lain juga. Kerja kita orang Islam patut sampaikan Islam pada orang lain, kita tak sampaikan, kita zalim. Allah kata, la yanalu ahdidz zalimin, janji aku tak kena pada orang-orang yang zalim. Barangkali itulah rahsianya kita tidak menjadi pemimpin kepada umat manusia. 1300 tahun hampir apabila umat Islam sejak Nabi dibangkitkan memerintah kota Madinah, kesinambungan pemerintahan Islam melebar luas sehingga kita menjadi umat yang paling lama di dalam sejarah menguasai dunia ini. Di mana saja pergi seorang Muslim, ditanya daripada mana engkau datang, aku datang daripada kerajaan Islam ataupun di bawah daulah Islam. Seorang Muslim, semua tempat menghormati mereka, kerana bimbang kalau ia dipersendakan di belakangnya kerajaan Islam yang besar. Tidak semesti dia mesti menjadi VIP besar. Cukup dengan cerita yang masyhur yang selalu kita sebut, hanya seorang wanita Islam yang pergi berniaga, yang berdagang di negeri Amuriyah. Wanita biasa sahaja, apabila dipersenda, disingkap hijabnya, dimalukan di hadapan orang kafir, apabila dia menyeru, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong aku. Bila berita itu sampai kepada Khalifah Mu'tasim
yang berpusat di Baghdad, Mu'tasim bangun dan menyebut labbaik ya ummah, ya wahai ibu. Mu'tasim menghantar bala tentera dan menawan negeri Amuriyah kerana menghina seorang wanita muslimah. Hebatnya siadah ummah, siyadatul ummah alal alam, ketuanan umat Islam terhadap alam ini. Seperti mana kata penyair, as-sinu lana wal hindu lana wal ardu lana wa kullu lana. Cina itu dahulu milik kita, India itu milik kita, bumi keseluruhannya milik kita. Tetapi oleh kerana kezaliman, meninggalkan syariat Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Pada hari orang Islam meninggalkan syariat Islam, mereka menjangka mereka akan mendapat tempat di kalangan dunia ini. Apa pun kita tidak miliki. Bahkan seorang Muslim merasa malu kadang-kala nak mengaku dia Muslim di hadapan khalayak yang bukan Muslim. Dia dihina. Akbar menunjukkan macam mana tentera Britain memijak, menghukum dengan rakus, menyeksa umat Iraq. Mereka yang masuk ke bumi orang, mereka yang memburu dan membunuh orang Islam. Yang ada kita orang Islam masih bertanya, patutkah mereka bunuh tawanan Amerika? Dia tak tanya, patutkah mereka menceroboh dalam negeri umat Islam dan membunuh semua rakan-rakan umat Islam, saudara-saudara umat Islam kita. Kita hilang siadah. Allah janji pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kepimpinan tidak dicapai oleh orang-orang yang zalim. Kalau dia capai pun, dia dapat jawatan ketika dia zalim, dia tidak menjadi pemimpin umat. Dia jadi pemimpin kaum yang zalim dan menindas orang lain dan mengaut harta untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi seperti mana kegemilangan yang pernah dikecapi oleh Umar bin Khattab tidak dikecapi oleh kita. Pada hari bajunya itu berbagai tempat ditampal, namun peta dunia berada di bawah tangannya. Hebatnya dia. Walaupun zaman itu belum ada kecanggihan, Allah Ta'ala tolong Sayyidina Umar. Ketika tentera berada di sempadan yang jauh, Umar yang berada di Madinah dibuka oleh Allah seakan-akan melihat tenteranya. Kata Umar, ya Sariya ilal jabal, ilal jabal. Tengah-tengah bercakap dengan orang ramai, dia kata, wahai tentera, ke bukit, ke bukit. Tanya Abdul Rahman bin Auf, apa yang kau ucapkan itu wahai Amirul Mukminin? Tidakkah nanti orang kata engkau bercakap sesuatu yang tidak betul? Dia kata, aku nampak seolah-olah tenteraku dikepung di sempadan, lalu aku mengarahkan mereka ke bukit. Demikian Allah memberikan pertolongan dan karamah kepada hamba-hambanya yang beriman daripada tangan pemimpin yang berkat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala menyebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Allah Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengangkat binaan untuk membina Kaabah, dan juga bersamanya Nabi Allah Ismail alaihi salam, kata dia, rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimakanlah amal ibadat ini daripada kami. Buat kerja yang Tuhan suruh, masih lagi menyebut, wahai Tuhan, terimalah ibadat ini daripada kami. Tuan-tuan, masa kita
salat. Kadang-kadang kita tak terfikir pun, Rabbana taqabbal minna, Tuhan terimalah salat ni. Rasa-rasa macam confirm terima je. Masa kita melakukan korban pun demikian, Rabbana taqabbal minna, Tuhan terimalah daripada kami ibadat ini. Ibrahim melakukan kerja yang besar, membina Kaabah. Mereka berdua menyebut, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Tengok kata Ibrahim selepas disebut perkataan itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini dua orang yang menyerah diri kepadamu. Islam, serah diri pada Allah. Tak lupa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikan zuriat keturunan kami juga umat yang menyerah diri kepadamu. Jauh Nabi Allah Ibrahim punya pandangan dan jangkauan, bukan saja doa untuk dirinya, doa untuk zuriat keturunannya. Tapi kita kebanyakan umat Islam hari ini pun kadang-kadang tak sempat berfikir untuk zuriatnya, tak pun sempat berfikir untuk anaknya agar berada di atas iman, pun tak sempat berfikir untuk anaknya agar terus dapat hidup sebagai Muslim dengan mempunyai nilai kehormatan, terutama kita orang Pulau Pinang. Hampir-hampirlah Pulau Pinang ini tidak lagi menjadi tanah air orang Islam. Apa lagi yang tinggal daripada saki baki kepada kita? Ternyata agama tidak dapat berperanan dalam kehidupan kita untuk mempertahankan baki-baki tanah-tanah kaum muslimin yang ada, sehingga kita merasakan bumi ini ialah bumi umat Islam. Pun kita tak terfikir, ramai orang yang menjual hartanya kerana berfikir kekayaan segera, dengan dia tidak berfikir bahawasanya anak keturunannya nanti tidak akan dapat hidup di tanah air ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membuka Kaabah, ia berdoa juga untuk zuriat keturunannya. Tuan-tuan, sesungguhnya bagi negara seperti kita ini, orang Islam sangat mustahak berfikir tentang masa depan zuriat keturunannya. Jangan dia berfikir nak meniru Nabi Allah Ibrahim di dalam sembelihan korbannya saja, tetapi hendaklah dia berfikir juga bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memikirkan terhadap generasi yang akan datang. Dengan keadaan yang ada, kita bimbang orang Islam akan hilang identiti. Singapura adalah bukti yang paling dekat. Dan akhirnya anak-anak orang Islam hilang nilainya. Pulau Pinang ini mesti difikirkan demikian juga, sehingga akhirnya orang Islam hilang dan kita tak berfikir, tak apalah aku boleh lari pergi tempat lain, tak apalah hari ini aku boleh hidup, kau orang besok fikirlah masing-masing macam mana punya cara. Kan bercanggah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Allah Ibrahim, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tunjukkanlah kepada kami cara ibadat haji kami, ampunkanlah kami, sesungguhnya engkau Tawwab dan Rahim, maha menerima taubat dan maha penyayang. Nabi Allah Ibrahim fikir lagi. Kata Nabi Allah Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hantarkanlah Rasul di kalangan mereka, untuk mereka. Hantarlah untuk mereka Rasul di kalangan mereka. Maka lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil doa Nabi Ibrahim ribu-ribu tahun dulu.
Kita pun kadang-kadang patut doa, ya Allah, bagi daripada zuriat keturunanku ni orang saleh, pembimbing masyarakat, imam bagi kaum muslimin. Dan ramai mungkin orang yang sudah bergelar Tok Wan pun, sudah bergelar ayah pun, kadang-kadang dia belum berdoa pun sebagai Allah jadikan hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadi pemimpin untuk orang-orang muttaqin. Pun kalau masanya telah berlalu, patutnya ia berdoa agar ada daripada zuriatnya orang-orang yang baik. Hasil daripada doanya, maka lahirlah pimpinan yang baik untuk umat Islam. Kita tidak ketandusan pengikut, kita ketandusan pemimpin yang baik. Nak pengikut ramai, haru biru semua boleh ikut. Datang Akademi Fantasia, semua ada pengikut dia. Berapa banyak belanja duit untuk mengundi calon-calon Akademi Fantasia. Datang lagi apa-apa lagi pemimpin, semua ada orang akan ikut dia. Cumanya pengikut pimpinan yang kita ikut itu korang berjenis. Kita perlukan pimpinan yang baik untuk kita ikut, yang mampu membentuk dan membimbing umat. Setiap daripada kita patut ambil contoh Nabi Allah Ibrahim. Doa bagi lahir daripada zuriat kita nanti, cucu kita ke, anak kita ke, cicit kita ke, di kalangan mereka yang dapat menjadi pemimpin yang saleh, yang baik. Nabi Ibrahim doa, pun doa Nabi Allah Ibrahim itu ribu-ribu tahun kemudian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu akan membaca untuk mereka ayat engkau dan mengajar mereka kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan dengar Allah Ta'ala kata apa? Habis dia menceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Tuhan menyebut wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesiapa yang berpaling daripada agama Nabi Allah Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Nak tahu kita bodoh tak bodoh, Tuhan kata di sisi Tuhan, kalau kita paling daripada agama Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa? Kerana idola kita, contoh kita, teladan kita Nabi Allah Ibrahim. Allah kata walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya kami telah angkat dia di dunia. Sampai hari ini orang sebut nama Allah, nama Nabi Allah Ibrahim. Yahudi pun sebut, Kristian pun sebut. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat kelak dia termasuk di kalangan orang yang saleh. Idza qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata, wahai Ibrahim, Islamlah kamu, Islamlah kamu, serah diri kamu pada Tuhan. Pantas Nabi Ibrahim kata, qala aslamtu li rabbil alamin, Tuhan, aku serah diriku pada Tuhan semesta alam. Islamlah kamu wahai Ibrahim, kata Ibrahim, aku serah diriku pada Tuhan semesta alam. Pantas. Tak cukup untuk itu. Tak cukup kita je Islam. Tak cukup Nabi Allah Ibrahim saja Islam. Wa wassa biha Ibrahimu wa banihi wa Yaqub. Ibrahim berpesan dengan keislaman ini, dengan agama ini. Pesan pada siapa? Pesan pada zuriat dia. Demikian juga Nabi Allah Yaqub, cucu cicit Nabi Allah Ibrahim, pesan juga kepada zuriatnya, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai zuriat keturunanku, Allah telah pilih untuk kamu agama, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Nabi Allah Ta'ala Ibrahim pesan untuk anak-anak dia. Dekat-dekat nak mati,
bukan wasiat harta. Itu pun tak apalah kalau nak wasiat, tapi kita tak ada wasiat untuk waris. Pusaka dah ada untuk mereka, tapi kita tak wasiat agama untuk dia. Pun sebahagian ibu bapa tak wasiat pun, supaya aku mati nanti hampa jangan dok meratap tangan salah dari segi agama, pun tak wasiat. Para ulama menyebut kalau sekiranya dia ratap tangan, dia tak wasiat, maka dia juga menanggung kesalahan itu. Nabi Allah Ibrahim wasiat. Demikian Nabi Allah Yaqub wasiat, wahai anak-anak keturunanku, Allah Ta'ala telah pilih dah agama Islam, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Kita pun wasiat pada anak-anak kita bahawasanya Allah Ta'ala telah pilih dah agama untuk kita Islam, tak ada agama lain dah. Jangan kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mungkin kita rasa macam Allah, Islam takkanlah depa nak ubah agama depa orang Melayu. No. Hari ini gerakan Kristian pantas dan hebat. Ramai orang Melayu telah menjadi padri juga. Dan ramai orang Melayu telah memilih agama yang lain, cuma malas nak bagi tahu aja. Kita tengok kecil-kecil mengaji Quran sama dengan kita. Bila besar itu tukar agamanya. Pun kalau dia tak sebut depan kita, dari segi gerak gerinya, dari segi apa yang digantung di tubuhnya, dari segi kehidupannya, tak jauh daripada orang-orang Kristian. Pun sebagian agama tak ada pun di dada mereka. Agama tak lebih daripada percaya beberapa perkara sahaja. Datang semayang, datang hari raya, bagi dia agama ketupat, rendang. Padahal itu tak kena-mengena dengan agama pun. Nak buat tak apalah. Ini tak mustahil. Kita kena pesan agama ini untuk anak yang kecil-kecil. Kita agama kita Islam. Ini saja agama yang Allah redha. Tuan-tuan kena tahu bahawasanya sekarang ini ancamannya besar. Macam mana yang kita sebut, usaha yang sedang dilakukan ke hadapan ini ialah supaya kita orang Islam menerima agama lebih kurang sama. Kristian pun tak apa, tapi jangan buat perangai tak elok. Buddha pun tak apa, jangan buat perangai tak elok. Agama ni kalau ikhlas je, Tuhan terimalah. Masing-masing cara masing-masing. Lama kelamaan benda ini menjadi kenyataan. Maka Islam jaga benda ni daripada awal. Sebab itu dia bukan memusuhi agama lain, tapi dia tak benarkan mengucapkan selamat Diwali, selamat hari Christmas. Dengan ijma' para ulama tidak dibenarkan. Walaupun Astora membenarkan, itu mazhab dia. Tetapi ulama-ulama akidah menyebut tak dibenarkan. Kalau ia boleh membawa suatu maksud seakan-akan mengiktiraf kebenaran agamanya. Sekadar dia bagi hadiah, kita nak terima. Dia bagi makan, kita makan dengan tak meraihkan, itu satu hal yang lain. Tapi untuk menyebut bahawasanya selamat ataupun menyebut kau selamat menyambut upacara tersebut, kita tidak mengiktiraf. Tidak berarti kita memusuhinya dan kita memukulnya, tak. Kau jalankan agama kau, selama ini pun Islam tak pernah ganggu. Cuma kita tidak iktiraf kebenaran agama itu. Bermula daripada iktiraf, lama-lama banyak. Akhirnya ada orang Melayu yang bernama dengan Ibrahim, anggap tak ada apa, itu budaya saja. Letak tanda di sini, letak dengan buat pendaftaran, buat sembahan, ini budaya. Itu bukan budaya, itu agama. Kalau sehingga menyimpan berhala dalam rumah juga suatu budaya, apa lagi yang tinggal? Maka agama melarang tasyabbuh, menyamai diri dengan kaum kufar. Dan ini mesti kita pesan pada zuriat keturunan. Quran sambung ucapan tadi, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ya bani madza ta'budu min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun.
Ketika adakah kamu hadir, kata Tuhan, ketika Yaqub hampir meninggal, apabila didatangi Yaqub maut, idh qala li bani ya bani madza ta'budu min ba'di, dia kata, wahai, ketika dia kata pada zuriat keturunan anak-anaknya, wahai anak-anak keturunanku, apa yang akan kamu sembah selepas daripada aku? Alhamdulillah, kita bila nak meninggal, kadang-kadang kita lupa wasiat itu. Semua ni, bila aku mati ni, duit dalam bank hak 3,000 tu hang bagi kat abang hang, hak ni, itu semua yang kita kalutkan masa hidup ni, kita tak kalut. Tetapi Tuhan menceritakan tentang Yaqub yang meniru tingkah laku Ibrahim ketika hadir pada maut. Tengok zuriat keturunannya, tengok anak-anak, dia bertanya, apa yang akan kamu abdikan diri selepas ketiadaanku nanti? Demikian kita patut bertanya anak-anak semua, sebelum seorang insan, hendaklah kamu semua kekal berpegang dengan agama Allah. Sayyidina Umar sehingga pada akhir hayat berpesan dengan agama. Dia Amirul Mukminin, pesan dengan agama, sehingga apabila seorang pemuda masuk kepadanya melihat dia yang telah ditikam dalam keadaan jubah yang labuh, Umar yang tak dapat bergerak dengan kuat melihat daripada hujung matanya, pemuda berkenaan lari berjalan keluar daripada biliknya. Setelah melihatnya, melawatnya, Umar panggil pemuda itu dalam keadaan yang lemah, ya fata ta'al, wahai pemuda, datang sini, irfa' izarak fa innahu adqa li thawbika wa adqa li rabbika. Angkat sikit jubah engkau tu, kerana itu lebih membersihkan pakaianmu dan lebih menjadikan engkau lebih bertakwa kepada Tuhanmu. Ketika hampir maut, perkara yang sekecil itu nampak di hujung mata seorang khalifah. Bukan ketika maut saya berpesan supaya jagalah saham dan ekonomi supaya jangan jatuh, tak ada. Itu satu hal semua manusia fikir, bagaimana nak hidup dan bagaimana nak kaya. Agama tak datang pun orang fikir macam mana nak kaya. Tetapi khalifah Amirul Mukminin, demikian seorang bapa ketika nak meninggal, anak-anak dikeliling dia, tengok mata anak-anaknya, berpesan satu persatu. Sesungguhnya hang ni, aku tengok kadang-kadang sembahyang macam tak apa ambil berat. Dengar pesanan aku ni, jaga sembahyang hang. Hang ni kadang-kadang aku tengok agama hang balai-balai, pengetahuan hang kurang tentang agama. Pergi hadir dan belajar agama, berpegang semua pada tauhid. Mak bapak tak berpesan, sembelih dah elok dah cara Nabi Allah Ibrahim, tetapi ketika nak mati, saat yang perlu, tidak membawa ajaran Ibrahim alaihissalam. Ya bani madza ta'budu min ba'di, wahai anak keturunanku, apa yang kamu nak sembah selepas daripada aku? Kata Yaqub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Semua anak-anak dia jawab, kami akan mengabdikan diri kepada Tuhanmu wahai Yaqub, wahai ayah, pada Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilah yang satu, tempat pengabdian yang satu, dan kami kepadanya menyerah diri. Tuhan kata, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian itu umat yang telah berlalu, yakni Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub dan anak cucunya. Umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, jika kamu tak ikut mereka, kamu tak sama dengan mereka. Tak boleh kamu mengaku aku ikut Nabi Allah Ibrahim. Apa yang Ibrahim buat telah berakhir dan dia telah menunaikan tanggungjawabnya.
masa untuk kita menunaikan tanggungjawab tersebut. Muslimin dan muslimat, demikian kita ambil peringatan terhadap peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Ibrahim alaihissalam dengan segala pengorbanan dan akidah yang telah dibawa akan menyinak masuk, dan demikian kita akan menjadi generasi yang berpesan pada zuriat keturunan kita dengan akidah dan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma yuhqanu bil adhani minad dima. Bab apa yang dipelihara dengan azan daripada ditumpahkan darah. Maksud azan boleh menyebabkan terpeliharanya darah, yakni satu kaum tidak boleh diperangi apabila kita mendengar pada kampung halaman mereka terdengarnya bunyi azan, bunyi orang bang, kita tak boleh serang kampung itu. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaid an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzuna bina hatta yusbiha wa yunzar fa in sami'a adhan kaffa anhum wa in lam yasma' adhanan aghara alaihim qala fa kharajna ila Khaybar fantahayna ilaihim laylan falamma asbaha wa lam yasma' adhanan rakiba wa rakabtu khalfa Abi Talha wa inna qadamai latamassu qadaman nabi sallallahu alaihi wasallam qala fakharaju ilaina bimakatilihim wa masahihim falamma ra'un nabiyyan sallallahu alaihi wasallam qalu Muhammad wal khamis qala falamma ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu akbar kharabat Khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'ah sabahul munzirin. Telah menceritakan kepada kami, kata Bukhari, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far daripada Humaid daripada Anas bin Malik, yakni sahabat Nabi SAW, khadimur Rasul, bahawa Nabi apabila berperang bersama dengan kami terhadap satu kaum, baginda tidak berperang sehingga waktu subuh, dan baginda menunggu apabila mendengar azan, maka baginda akan menghalang atau menghenti daripada berperang dengan mereka. Jika sekiranya tidak mendengar azan, maka baginda akan memerangi mereka. Kata dia, Nabi bila nak perang satu tempat, baginda tunggu. Kalau dengar pagi-pagi itu orang bang subuh, Allahu akbar, maka Nabi tak akan perang dengan mereka. Ternyata pada perkampungan tersebut adanya orang muslimin. Kesalahan mereka boleh dirunding dan dibincang. Kalau tidak ada, ternyata mereka yang memusuhi itu memang memusuhi Islam, dan Islam tak akan serang satu tempat melainkan bersebab. Muslimin dan muslimat sekalian, ulama-ulama berbincang kenapa sebab Islam berperang dengan satu puak ataupun satu kumpulan kafir. Apakah sebabnya ataupun illahnya? Ialah kerana puak itu kafir, ataupun sebabnya kerana mereka itu mempunyai nilai yang disebut sebagai hirabah, iaitu memusuhi agama. Jumhur para ulama, majoriti para ulama menyatakan Islam memerangi suatu puak ialah disebabkan kerana puak itu bersikap memerangi agama. Jika ia kafir yang tidak berperang dengan agama, maka tidak menjadi masalah. Kafir tak berperang dengan agama, tak apa kita tolong dia,
Dia boleh menjadi anggota di dalam negara orang Islam, tak jadi masalah. Kalau dia sakit, kita tolong dia, tak apa. Cuma kita tak iktiraf akidah dia. Kalaulah tiba-tiba datang pada kita dia, Assalamualaikum Haji, orang kafir, kita kata pada dia, Waalaikumsalam warahmatullah, atau Waalaikumsalam. Ulama-ulama menyatakan tak ada masalah dalam hal ini untuk menjawab salam yang diberikan oleh orang kafir, walaupun mereka kebanyakannya bersetuju bahwasanya kita tidak memulakan salam terhadap orang kafir. Di atas larangan hadis Imam Muslim, baginda melarang memulakan salam pada orang kafir. Tetapi jika orang kafir memberi salam, Assalamualaikum, berdasarkan kepada tuntutan umum Quran, huyaitum bitahiyyah, kamu telah diberi dengan satu tahiyat, fahayyu, maka kamu bagikan tahiyat balik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak ada masalah. Tidak ada benas yang melarang. Ada pun pendapat yang menyatakan kata kepada dia waalaikumsalam, kepada kamu sam, maut. Itu disebabkan kerana orang-orang Yahudi, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pada zaman Nabi mereka menyebut kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Muhammad, Barat Amerika ketakutan dengan istilah jihad ini. Dianggap bila ada jihad, dianggap menjadi ancaman. Kita bagi tahu dah, kita Islam agama yang syumul, lengkap. Islam membincangkan permasalahan kenegaraan. Takkanlah ada negara tak ada tentera. Dibincang semua, termasuk yang dibincang mestilah tentera. Tak pernah orang tubuh negara tanpa tentera, melainkan kerajaan Palestin, negara yang hanya mempunyai polis, karena dia di bawah telunjuk Israel. Yang lain negara mestilah tentera. Islam ajak kita menubuhkan kenegaraan Muslim
Demikian dia mengajak ketenteraan, pasukan jihad dan seumpamanya. Dan dia juga tak pernah menyatakan bahawasanya siapa sepak pipi kau belah kanan, bagi belah kiri, seperti mana kata Bible. Siapa curi baju kau, bagi yang kain sendiri, biar balik telanjang bogey, tak apa. Sebab itu sistem riba boleh berkembang dalam dunia barat. Pasal mengizinkan hampa nak tinai aku, tinai lah. Orang agama sabar sudahlah. Tapi Islam kata faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang buat melampau pada kamu, kamu balas balik dengan kadar dia melampau pada kamu, tak boleh lebih. Agama adil. Taklah sehingga apabila masuk agama Islam, kuat Islam, hang nak pijak tengkok aku pun tak apa, hang nak terajang pun tak apa, hang nak sepak aku bagi mati pun tak apa. Pasal apa? Aku kuat agama. No. Islam ada maruah diri. Maka ada pasukan jihad di kalangan kaum muslimin, bukan berarti memusuhi orang ramai. Saya sebut jihad ni teringat Amerika, dia pergi Aceh. Dia nak bagi bantuan di Aceh, pergi dengan pakaian tentera, siap dengan kapal perang semua. Dia pergi bertembung dengan puak-puak Abu Bakar Bashir. Mereka tu pergi pula beribu-ribu katanya dengan pasukan, dengan baju tentera mujahidin dia agak. Tu kan dia takut nak turun. Dia suruh tentera kerajaan Indonesia suruh mereka ni keluar dulu. Mereka tu katanya tak keluar, cuma pergi tanggalkan baju saja. Mereka tu dah ada lah juga. Dia yang pakai punya kemas tu takut ke orang. Orang tu bawa senjata pun tak. Dia dengan senjata kiri kanan tu, kata orang kafir ni sebenarnya. Dia takut tu. Sebab tu mereka sedang berperang di Iraq tu, mereka takut. Hari-hari mereka mengalami kematian yang begitu banyak. Dia duk heran pada orang Islam, dia nak heran apa orang Islam tak takutnya. Ada lah orang Islam takut, hak jenis menakut tu lah. Tapi hak mukmin muslim yang percaya jihad, bahawasanya kewajipan mempertahankan tanah air mereka, mereka tak akan takut. Khalid Al-Walid apabila dia hantar surat kepada pasukan tentera Parsi, pada kata, sesungguhnya aku datang dengan satu pasukan yang mereka itu cintakan mati seperti mana kamu cintakan hidup. Nak perang dengan kami. Kami kalau boleh nak mati. Tuan-tuan, kalau nak bergaduh orang nak mati, tuan-tuan sebab bergaduh balik-balik. Memang dia nak mati. Kita kalau bergaduh nak hidup, jangan. Kalau dia pun pertahan diri nak hidup, biar-biar. Boleh gagah kita lawan dengan dia. Islam tak menghapuskan makna kalimah jihad dan ia kekal. Kata dia, Nabi bila nak perang satu tempat, baginda akan tunggu hingga waktu pagi. Qala kharajna ila Khaybar, kami keluar sehingga ke Khaybar. Tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan akan tengok masih lagi adanya Khaybar. Khaybar kawasan yang subur dengan kurma. Dahulu adalah penempatan orang-orang Yahudi. Mereka janji dengan Nabi, kemudian mereka khianat. Mereka pakat dengan orang-orang musyrikin Mekah. Setelah selesai, Nabi menyerang Khaybar. Itu yang tuan-tuan duk tengok anak-anak Palestin duk sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ada pada baling batu tu, Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Khaybar tu merujuk pada Khaybar ni lah, di mana Nabi SAW telah menyerang Khaybar. Yahudi yang duduk di Khaybar, dan Nabi memberikan bendera peperangan itu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Khaybar ni Nabi pergi, dan baginda sampai di Khaybar, tengok sampai pagi tak ada azan. Memang mereka ni memang bukan Muslim lah. Sebab tu tempat yang ada azan kita tak boleh serang, tuan-tuan. Sehingga sebahagian fuqaha kata
Kalau imam nak perang satu tempat, kalau tengok tak ada azan, boleh serang. Sehingga sebahagian fuqaha lebih tegas, kalau satu kampung tu tak ada siapa duk bang, boleh serang lah. Jangan main tuan. Tak ada siapa jaga masjid. Dan ada masjid yang orang tak bang, subuh pun tak bang. Harap Tok Bilal seorang tu, dia tak main, mau pakai tak bang. Mesti azan, dilaungkan azan. Kata mereka, fantahaina ilaihim laila, kami sampai di Khaybar pada waktu malam. Falamma asbaha wa lam yasma' adhanan rakiba wa rakabtu khalfa Abi Talha. Anas kata apabila sampai di Khaybar waktu malam, ditunggu sehingga waktu pagi. Apabila waktu pagi Nabi tak dengar azan, maka aku naik kenderaan dan Rasulullah naik kenderaan dan aku naik kenderaan di belakang Abi Talha. Kaki aku bertemu dengan kaki Nabi, yakni bertuh dekat. Kenderaan kami itu dekat dengan Nabi SAW. Fa kharaju ilaina, bila dia tengok Nabi masuk, orang Yahudi ni bawa keluar bekas-bekas raga-raga depa dengan wa masahihim, dan juga dengan skop-skop tanah depa, pencedok-pencedok tanah daripada besi. Kira bila tengok tentera Nabi tak ada apa nak sambak benda tu lah. Dua benda ni boleh pakai lagi untuk buat kerja nanti. Lari ke mana apa, dua benda ni boleh buat cucuk tanam. Yang ni lah mereka ambil orang-orang Yahudi. Falamma ra'an Nabi, bila mereka tengok Nabi, keluar tengok Nabi, mereka tak sangka mereka yang begitu hebat duduk di dalam kota Khaybar itu, tiba-tiba pasukan Islam berjaya menembusi mereka. Tuan-tuan, dalam sejarah orang Yahudi tak pernah benar janji mereka. Mereka janji dengan Nabi, mereka dusta. Mereka janji dengan Nabi Musa, mereka bohong. Masa mereka ditindas oleh Fir'aun dengan begitu hebat, Nabi Musa lah yang datang menyelamatkan mereka. Mereka diseksa oleh Fir'aun sehingga dapat buat piramid tu. Nabi Musa datang ambil mereka, mereka ikut di belakang Nabi Musa. Apabila laut berada di depan, Fir'aun ada di belakang, maka kata pada Nabi Musa, Musa, kerana ikut hang lah, tengok apa jadi. Nabi Musa pukul tongkat dia, laut terbelah, mereka lintah. Kalau macam ni okey lah, dia berlintah. Lintah balik sana, mereka tengok dengan mata mereka bagaimana Allah telah menenggelamkan Fir'aun. Fir'aun yang hebat, yang hidup dalam istana yang begitu hebat, mati di tengah lautan. Kehebatan Allah Jalla wa'ala. Bahkan mereka lah yang lintas di tengah-tengah lautan tu. Maka sampai di balik sana, mereka kata, wahai Musa, pasal kami ikut hang, maka kami kelaparan, kami perlukan makan. Tuhan hang boleh buat turun makan. Turun makan, bagi kat mereka makan manna wa salwa. Duduk saat mereka kata, wahai Musa, kami tak dapat beriman dengan Tuhan sehingga kami dapat narallaha jahra, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Kami tak dapat beriman melainkan kami kena tengok Allah terang-terang main, baru kami nak beriman. Tu dia Yahudi dan Nabi Musa munajat pada Tuhan di atas permintaan mereka yang melampau. Masa Nabi Musa munajat dengan Tuhan, mereka sembah anak lembu yang dibuat daripada emas. Hidup mereka penuh dengan menipu, membohong, membunuh para Nabi. Nabi bagi amaran kita tentang kaum Yahudi. Kita sebagian tak rasa apa. Orang kata Yahudi bahaya, seorang kata tak ada apa, kita kena tunjuk kat mereka macam mana budi bahasa dengan mereka. Dia ingat apa ni? Dia ingat toki roti canai kedai sebelah dia yang jual mahal ke? Ini adalah Yahudi. Muslimin dan muslimat, apabila Yahudi pada zaman Nabi, Nabi larang segala macam supaya kita jangan menyerupai mereka, jangan percaya kepada mereka. Quran berulang kali kata, wala tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu. Orang yang paling hebat permusuhan dengan orang beriman, orang Yahudi. Dia bukan musuh orang kita aja, dia musuh dengan semua dunia ni Yahudi ni. Selain pada bangsa dia, kita manusia adalah binatang.
yang Allah Ta'ala ciptakan dalam form manusia tapi sebenarnya adalah binatang. Henry Ford yang kata dia tu sedar tentang bahaya Yahudi. Dia tulis tentang international law mengenai Yahudi ni, bagaimana perancangan Yahudi, bagaimana Yahudi menimbulkan berbagai ism di atas dunia ni. Dia wujudkan blok komunis, dia wujudkan blok kapitalis. Ini kerja Yahudi semua ni. Quran benar, dia tak tipu kita. Yasir Arafat rahimahullah, sepanjang hayat dia macam-macam dia cuba duk pakai Yahudi, tak berjaya sampai ke sudah. Orang dah hafal awal dah. Yang ajak Yahudi ke belakangan ni pokok jihad tu lah, yang duk berperang tu. Yahudi bukan takut ke Abu Mazin tu, dia takut kepada geng-geng yang duk perang ni, duk letum ni. Setakat duk berunding tu dia tak apa, dia pun boleh pergi makan angin nak berunding tu. Tiap-tiap hari dia berunding, tanah Palestin dia duk ambil juga. Hang berunding 3 km aku masuk, hang berunding 4 km aku kebat. Tapi main dengan meletup ni dia tak berani. Dia ni bangsa Yahudi terkenal sebagai bangsa penakut. Sebab tu dalam hadis ni depa tak lawan bila depa tengok Nabi masuk. Depa penakut. Tapi depa nak lawan ni tak ada satu cara, depa nak kena suruh orang Palestin juga lawan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bila Nabi SAW sampai, mereka tengok, mereka kata Muhammad wallah, Muhammadun wal khamis, Muhammadun wal khamis, Muhammad demi Allah, Muhammad dan khamis. Khamis ni Muhammad dan tentera. Qalu falamma ra'ahum Rasulullah, apabila Nabi tengok Rasulullah tengok mereka, Rasulullah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharabat Khaybar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, musnahlah Khaybar, kata Nabi. Habislah Khaybar. Kata Nabi, inna idza nazalna bi sahati qaumin, kami apabila turun pada satu dataran kaum, fasa asabahu munzirin, maka akan buruklah kaum yang pernah diberi peringatan itu. Ini adalah Khaybar yang menceritakan bab ini, bab azan, tapi nak menceritakan bagaimana kalau ada azan. Nabi bila nak berperang ada peraturan. Muslimin dan muslimat, kita tengok dan teks-teks hadis Nabi, kita dapati Rasulullah bila nak perang ada peraturan. Kaum wanita dia tak bunuh. Orang-orang yang sedang beribadat di rumah ibadat mereka dia tak bunuh. Golongan petani dia tak bunuh. Orang-orang yang bekerja untuk pasukan tentera hanya sekadar untuk sapu sampah dia tak bunuh, yang tidak memiliki senjata. Pokok-pokok tanpa ada alasan ia tak bakar dan ia tak musnahkan. Orang tua dia tidak musnahkan. Islam dia berperang sangat objektif. Dia hanya mencari orang-orang yang terlibat di medan peperangan sahaja. Demikianlah ketamadunan Islam sebelum perjanjian Geneva mereka buat. Islam telah buat. Antaranya Islam tak bunuh para diplomat. Diplomat Islam tak bunuh. Sebelum perjanjian dunia ni buat, Islam dulu yang buat. Musailamatul Kadzab, dia hantar wakil dia. Musailamatul Kadzab ni tak ada manusia paling jahat lah. Nabi hidup cediang lagi, dia pergi mengaku, dia hantar surat pada Nabi, wahai Muhammad, baru-baru ni pun Tuhan min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah, daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Wahai Muhammad, baru-baru ni pun Tuhan lantik kau jadi Nabi menjahang juga. Punyalah Nabi hidup, Nabi tulis pada dia min Muhammad Rasulullah ila Musailamatul Kadzab, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah penghangat pendusta. Dia hantar surat ke Nabi tu, dia pakat Nabi, dia ajak pakat Nabi, aku dakwah kawasan aku, hang jangan masuk mai. Punya jahat dah. Bila wakil dia mai jumpa Nabi, Nabi tanya wakil dia, hampa berdua pun percayalah pasal mereka saya, hampa berdua percaya? Nabi tanya. Dia percaya. Nabi kata, kalaulah Islam ini tidak membunuh Rasul, wakil perwakilan, nescaya aku bunuh kau. Oleh kerana hampa datang sebagai wakil, sebagai pegawai diplomatik, mewakili suatu utusan
maka kamu tak dibunuh. Zaman itu orang bunuh utusan semua. Islam tak bunuh utusan. Dalam negara Islam, pegawai diplomatik semuanya selamat, wakil-wakil duta semuanya selamat, tak memerlukan apa-apa Convention Geneva, kerana agama yang menyelamatkan mereka. Suatu agama yang berperaturan, berperadaban, bertamadun bila nak berperang. Tapi mereka tak bertamadun bila perang, bunuh orang tak pilih. Masjid mereka masuk, mereka pijak wanita, mereka rogol. Tuan-tuan baca penjara Abu Gharib, mereka telah rogol wanita-wanita muslimah, mereka himpun sehari mereka rogol seorang berpuluh kali. Tentera mereka, demikian tentera Britain. Islam tidak pernah merogol, walaupun mereka tuduh Islam ini ada sistem poligami lah apalah. Ia tidak buruk macam sistem hamba. Ia menyelamatkan kaum wanita, tapi hamba membunuh orang tanpa peraturan dan merogol kaum wanita, dan itu memang tabiat hamba. Pun ada budak-budak kita masih lagi duk ikat bendera mereka atas kepala dia. Suatu bangsa yang tak ada peradaban. Kita selalu menilai yang dikatakan tamadunnya manusia itu apabila dia ada bangunan yang tinggi, kenderaan yang canggih. Itu bukan makna ketamadunan. Tamadun apabila dia mempunyai nilai dan adab pada diri dia, walaupun dia naik basikal saja, tapi dia tahu mana hak dia, mana bukan hak dia. Naik kereta mewah, tapi dia tak tahu hak orang, rata benda tanah orang dia pusak, dia sapu, rata rakyat dia curi, tak bertamadun. Dia mari ke masjid, kasut dia main selipar buruk ya, balik dengan selipar buruk tu, bertamadun, tahu nilai hak orang. Mai elok balik kebas ke seorang, tak bertamadun, walaupun pakai jam mahal Rolex yang dibeli dengan berapa ringgit. Muslimin dan muslimat, insya-Allah kita buka pada soal jawab, insya-Allah. Ada soalan? Bolehkah menggunakan ayat Quran untuk menyembuhkan penyakit rohani dan jasmani? Boleh digunakan. Penyakit rohani memanglah disembuhkan dengan Quran, itu tanpa syak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan daripada Quran itu apa yang menjadi syifa, penyembuh dan rahmat kepada kaum mukminin. Apakah boleh digunakan ayat Quran untuk mengubat penyakit? Dan ia boleh sabit dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengingat bagaimana satu orang sahabat mengubat dengan Fatihatul Kitab. Seorang boleh baca, yang penting dia jangan ubah ayat Quran tu. Fahum la yubsirun, fahum la. Lepas tu buat rajah orang semayang lah, buat rajah tu lah, buat rajah kerih. Yang ni semua tak mau. Yang ni semua menyeleweng. Nak gunakan Quran, tak pasti dengan rajah-rajah tu. Rajah-rajah tu apa? Rajah tu nak bagi apa? Siapa yang janji dengan kita buat rajah tu akan jadi elok? Ada penyembuh lain sebenarnya Allah Ta'ala yang janji kalau buat rajah ni maka dia akan sembuh penyakit kita, sehingga ayat Quran tidak memadai? No. Guna ayat Quran, baca dengan baik, pilih ayat-ayat bersesuaian, jangan diubah maknanya, jangan diubah bacaannya. Itulah perbuatan yang haram sehingga orang diubah. Adakah hadis menyatakan Nabi Isa dan Imam Mahdi akan turun menentang Dajjal? Banyak kali dah. Kita pun tak sabar lah, siapa pula nak turun mai. Dia kena, tuan-tuan. Nabi Isa alaihi salam sabit dalam hadis-hadis yang sahih, sabit dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, disebut tentang Nabi Isa alaihi salam. Adapun Dajjal juga mutawatir, sabit dalam hadis yang sahih. Nabi SAW tidak ada Nabi yang datang melainkan dia memberi amaran tentang Dajjal.
Antaranya doa yang Nabi ajar kita baca selepas daripada tasyahud ataupun selepas daripada tuan-tuan membaca tahiyat, maka tuan-tuan membaca doa. Antara yang Nabi ajar ialah tuan-tuan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku minta jauh daripada engkau fitnah daripada azab kubur. Tuan-tuan, kalau lepas yang ni pun besar. Lepas tu Nabi kata, ajak kita baca lagi, Allah mintalah jauh daripada api neraka. Tuan-tuan, kalau satu orang terlepas daripada azab kubur, terlepas daripada api neraka, apa lagi tuan-tuan tinggal? Segala kebaikan terhimpun dalam kehidupan ini, seluruh kebaikan. Pun Nabi tambah lagi, ya Allah, minta jauh daripada fitnah masa hidup. Jangan masa hidup ni jadi fitnah, jadi masalah, kata benda jadi masalah, anak-anak jadi masalah, hidup jadi bercelaru. Minta jauh. Dan minta jauh daripada fitnah Dajjal. Takut kita sempat dengan Dajjal, kita minta jauh. Ini hadis sahih, riwayatkan oleh Imam Muslim dan sahihnya. Dan kita disuruh sebelum memberi salam sebut Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Minta jauh daripada azab kubur, min azabil qabr, wa a'udzubika min azabin nar. Minta jauh dengan engkau daripada azab neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Minta jauh daripada fitnatil mahya, fitnah al mahya wal mamat. Fitnah masa hidup dan mati. Sebab mati, hidup pun tak mau, timbul masalah yang merusingkan agama dan kehidupan. Mati pun tak mau jadi fitnah, cakap orang yang bukan-bukan, dan anak-anak bertebaran jadi kerosak kerana peninggalan kita. Wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Minta jauh daripada fitnah al-masih dajjal. Minta doa. Nabi ajar, tak payah duk ambil hak bukan-bukan no. Boleh juga satu orang nak baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzuka min sakhatika wan nar, juga Nabi baca. Tapi bukanlah masa assalamualaikum Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, assalamualaikum Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. No, baginda tak buat macam tu. Baginda kalau nak baca sebelum tu, bukan semasa memberi salam. Sebelum memberi kedua-dua salam, kita baca. Ikut contoh Nabi dalam masalah ini. Imam Mahdi ada dalam hadis, tapi dalam Bukhari tidak ada, dalam Muslim tidak ada. Ada dalam hadis-hadis kebanyakannya dhaif, sokong menyokong, kita kata adanya yang dikatakan Mahdi. Siapa dia, orang mana, apakah dia akan disokong oleh satu orang pemuda daripada Khurasan, kepiah tajam, nama dia pemuda Bani Tamim. Ini semua cerita. Yang pasti kicap Tamim keluaran orang Melayu kita. Yang tu boleh beli. Pemuda Bani Tamim ada dalam hadis yang dhaif, tapi dia tak bernama Asy'ari bin Muhammad, ia bernama Syu'aib bin Saleh. Orang kita ni suka sangat mengaku yang bukan-bukan. Saya sebut tuan-tuan, tak payahlah duk mengaku-mengaku benda ni. Imam Mahdi ni bagus. Dalam hadis ni sebenarnya tak payah kita tunggulah. Tunggu dengan baik, esok tunggu yang kapal terbang pula. Ini semua urusan Allah. Dia muncul. Kalau dia tak muncul pun bukan syarat masuk syurga, mesti pergi salam dengan Imam Mahdi. Tetapi masalahnya ramai golongan, terutamanya pertama Syiah, mengambil kesempatan di atas isu Mahdi ni supaya mereka nak membangkitkan puak mereka. Seakan-akan ikut kita ni tentera Mahdi, dan Mahdi akan datang, aku boleh konteks dengan Mahdi. Maka mereka menamakan pemimpinan mereka itu sebagai naibul imam. Kedua golongan tarekat, oleh kerana kebanyakan tarekat tidak dibina di atas dasar ilmiah, maka mereka nak bagi semangat pengikut mereka kuat. Maka kata sebenarnya kita ni boleh konteks dengan Imam Mahdi. Kebanyakan tarekat memang akan kait dirinya dengan Imam Mahdi.
Kerana dia nak cari satu sandaran yang kuat, nak bagi tunjuk bukan Imam Mahdi tu yang dia punya target dah, tapi nak target nak membesarkan diri Syekh supaya Syekh dapat berhubung dengan Imam Mahdi. Oleh kerana tu hangpa hormat kat Syekh sikit, sagi Imam Mahdi marah kat hangpa. Kerana Mahdi ni Masjidil Haram berapa kali tumpah darah. Tahun 70 dekat hampir tahun 80-an berlakunya tumpah darah Masjidil Haram. Di mana satu pasukan telah tawan Masjidil Haram dengan dakwaan mereka Mahdi. Tutup semua pintu Masjidil Haram. Dan banyak pok yang mengaku pasal Imam Mahdi ni. Dan kebanyakannya membawa pengikutnya kepada kesesatan. Biar tuan-tuan tak payah duk tanya dengan soalan-soalan Mahdi ni sebenarnya. Saya dah sebut tuan-tuan, satu hari saya berada di Masjid Abdul Rahman bin Auf, Sualeh, Jordan, dengan satu orang Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi, ahli tafsir besar. Tengah dia duk kuliah, satu orang bangun, "Tuan Syekh, saya nak berucap sikit." Nak kuliah macam ni. Dia kata, "Kau siapa?" "Saya Imam Mahdi." Saya kata, sebenarnya masjid kami ni dia tak suka bagi Imam Mahdi bercakap, hampir cari tempat lain lah. "Okey, wassalamualaikum." Dia pun belah. Kata Syekh, itulah kali pertama dalam sejarah tengok Imam Mahdi baik, hak lain semua buat masalah. Maksud Imam Mahdi betul ikil lah. Yang ni semua Mahdi tiruan ni. Melayu pun pergi mengaku Mahdi. Silap-silap hari bulan kalau tak kenal hari tu memang mengaku Mahdi. Daripada pemuda Bani Tamim esok naik cap kipas hudang, lepas tu kita tak tahu apa. Saya ingat memang Imam Mahdi terus lah. Lepas tu buat bas pula, bas ada Imam Mahdi nak naik bas. Tuan-tuan, kita bila mari satu keadaan orang yang frust macam kita sekarang ni, tengok mereka buat yang tu, tengok mereka perang orang Islam, serang Nerinu, serang, lepas tu ada berapa balak, tak tahu nak buat apa, kadang-kadang pening, usaha tak ada. Bila lah Imam Mahdi nak mai. Macam satu orang kerja tak ada, pergi cari kerja tak mau, duduk sandak duduk tidur. Bila lah aku jalan-jalan cangkui-cangkui belakang rumah jumpa emas banyak. Pasal apa? Pasal malas ada tu. Dakwah tak mau buat apa, duduk tunggu Imam Mahdi mai. Tuan-tuan, biarkan hadis-hadis Mahdi itu jalan, biar dia mari datang. Kalaupun ada orang tak percaya tentang Imam Mahdi, ulama tak kata dia kafir. Kerana hadis-hadis itu bukan mutawatir lafzi, dia panggil mutawatir ma'nawi pada setengah para ulama. Mudah-mudahan dia datang Mahdi memerintah dunia dengan keadilan. Sebahagiannya kita dah jawab. Saya masih keliru tentang angkat jari telunjuk dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ada yang angkat terus, ada yang angkat tengahan, ada yang menggerak-gerakkannya. Wallahu ta'ala alam. Dalam masalah ini hadis terbahagi pada dua. Yang pertama, hadis Allah bin Mas'ud menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari baginda berterusan. Kedua, riwayat-riwayat lain menunjukkan seakan-akan baginda mendiamkan jarinya sama sekali. Sama ada tuan-tuan diam ataupun bergerak secara berterusan. Ada riwayat menyebut baginda mengisyaratkan jarinya. Namun tidak disebut bilakah baginda mengisyaratkan jari itu. Sebahagian para ulama menafsirkan yang diisyaratkan itu ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun hadis tak menyebut. Hadis akan-akan kalau kita baca keseluruhannya macam menggerakkan sentiasa ataupun mendiamkan sentiasa. Wallahu ta'ala alam, kita tak balah masalah ini. Namun kalau tuan-tuan tanya, saya kata salah satu daripada dua, sama ada menggerakkan sentiasa atau mendiamkan sentiasa. Adapun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita tidak jumpa hadis dalam masalah itu. Apakah Islam membenarkan membuat sumbangan kemanusiaan dengan menganjurkan konsert amal walaupun dicemari dengan perkara mungkar?
Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bahawasanya syarat amal soleh dalam Islam 3. Yang pertama, mestilah satu orang yang nak beramal soleh, setelah dikira sebagai amal yang soleh, berakidah dengan akidah Islam yang betul. Akidah yang mesti betul. Seorang yang rosak akidahnya tak dikira amal soleh. Pergi haji tapi mempertikaikan Islam, tak dikira sah hajinya. Mari semayang tapi mempertikaikan Islam, tak sah hajinya. Buat korban tapi mempertikaikan Islam, tak sah hajinya, korbannya. Hendaklah akidahnya betul. Yang kedua, syaratnya hendaklah ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau buat satu kebajikan kerana nak dapat nama, mari semayang masjid kerana supaya dapat jawatan, tu supaya orang kata tak kira, orang kata apalah aku AJK tak pernah main masjid. Ataupun bagi sumbangan sebesar pintu ceknya untuk bagi orang tahu bahawasanya aku bagi sumbangan. Kalau dia ikhlas tak apa, besar almari pun tak apa. Tapi kalau dia tak ikhlas, maka tak dapat pahala. Ketiga, hendaklah amal itu menepati Al-Quran dan Sunnah. Syaratnya tak menyanggahi Quran dan Sunnah. You buat konsep kebajikan yang menyanggahi Quran dan Sunnah, dah tak dikira amal saleh. Mestilah menepati konsep kebajikan. Tuan-tuan, cuba tanya kita cara cerdik sikit. Geng-geng hak bagi duit ke konsert tu, kalau tak ada konsert tu, agak-agak dia bagi duit tu? Nak tanya? Agak-agak lah, separuh lah daripada mereka mungkin 6 kad bagi. Yang lain saya ingat tak bagi kot. Apa amalnya? Hang mai pun kerana nak tengok tergelek-tergelek tu. Apa amalnya? Dari segi orang yang bagilah. Disuruh dah hang yang dia buat pun tak disuruh macam tu. Kutip je pada orang ramai. Persatuan macam-macam telah kutip yang bukan Islam pun, tanpa memerlukan konsep kebajikan. Mengapa kita hadis sunan sitah kecuali Bukhari masih disemak kesahihannya, walaupun pengarang asalnya lebih jauh daripada tokoh hadis yang seperti Al-Albani? Ini soalan kita tak faham masalah hadis. Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasai, mereka tidak pernah mensyaratkan dalam kitab mereka itu sahih. Mereka tak pernah kata sahih. Mereka hanya himpunkan hadis bersama dengan sanad. Mereka tak kata semua yang ada dalam ni sahih. Mereka tak kata. Maka dengan itu tak dinamakan sahih Ibnu Majah. Kerana dalam Ibnu Majah terbukti ada hadis-hadis yang palsu pun. Bukan saja Al-Albani yang kata, telah menyatakan hadis Ibnu Majah palsu ulama-ulama sebelum daripada itu, Az-Zahabi dan seumpamanya. Dan ini menunjukkan kita tak faham apa yang. Maka dengan itu selain daripada Sahih Bukhari dan Muslim disemak. Apakah bacaan doa iftitah dalam salat sabit daripada sunnah Rasul? Sabit daripada sunnah Rasul. Cumanya bacaannya banyak, bukan hanya terhad apa yang kita baca saja. Antaranya baginda Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Kadang-kadang baginda baca wajjahtu wajha alladhi, baca juga yang tu. Kadang-kadang baginda baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ila akhir, sehingga akhir. Dan hendaklah seorang muslim kalau boleh hendaklah dia menghafaz semua doa ini, iftitah ini, dan menukar-nukar bacaan itu, kerana itu semua ada kebaikannya, semua dibaca oleh Nabi. Kadang-kadang kita rasa diri kita bersalah, tentu baik sedap kalau kita baca, ataupun selesa ataupun khusyuk bila kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan daripada dosaku seperti mana engkau jauhkan antara timur dan barat. Baca yang tu sehingga akhir Nabi doa lagi seperti mana yang telah saya baca pada kuliah-kuliah yang lalu. Sebagai makmum, adakah disunatkan kita membaca surah selepas bacaan Fatihah dalam sembahyang? Tak. Hinggakan bacaan Fatihah itu pun ulama khilaf, makmum baca ataupun tidak. Apatah surah? Surah tak perlu kita baca, cukup dengan surah imam. Apa yang patut dipegang oleh para ahli sunnah wal jamaah? Yang ni 3-4 bulan kita ceramah. Ini apakah mazhab, bagaimana mazhab berkembang? Ini tuan-tuan, ini kena satu ceramah khas panjang ni.
Apabila berlakunya peristiwa tsunami, berbagai pihak mengadakan solat hajat khas untuk elak bencana ni. Tidak ada solat hajat untuk elak bencana. Yang ada ialah qunut nazilah. Baca qunut nazilah. Baca qunut nazilah. Solat hajat disebut oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Ya, ulama-ulama khilaf, Albani mendhaifkannya dan sebagian ulama menghasankan hadis tersebut. Pun begitu, kalaupun ia diterima, walaupun yang rajahnya ia agak dhaif ada solat hajat ni, pun tidak ada satu solat hajat berjamaah untuk satu balak. Nabi kata siapa yang ada apa-apa hajat maka solat 2 rakaat. Tetapi amalan baginda sallallahu alaihi wasallam yang ternyata apabila ada balak, ada apa-apa, baginda akan sebut buat qunut nazilah. Kalau buat qunut nazilah sentiasa kita buat. Lepas subuh kita qunut, lepas zuhur kita qunut, lepas asar kita qunut, semuanya kita qunut. Lepas maghrib kita qunut dan lepas isya pun kita qunut. Iaitu pada rakaat yang akhir selepas daripada rakaat, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di depan rumah saya ada terdapat berapa batang pokok pisang. Ini bagusnya cerita. Ada seorang Hindu datang untuk minta satu pokok pisang untuk taipusam. Lalu saya pun memberi pokok itu. Dari sudut hukum, apakah saya bersyubhat? Tolong jelaskan. Hindu tu tidak menyatakan untuk apa. Hindu tak nyata untuk saya duk tanya lah. Bagi sudah lah. Tuan-tuan, dia minta beli, kita bagi. Kata kalau kita semawa kita berdosa. Kita nak taipusam mah, mai aku bagi kat hang pokok pisang. Itu salah. Dia mai beli, kita tanya hang berapa? Hang jual mahal sikit bagi ke dah. Kata aku tak terlibat dengan kerja hang buat, lah aku pun tak percaya, cuma aku jual, hang gunalah apa-apa. Tuan-tuan ini, tuan-tuan, saya nak sebut tu benda. Dah ada soalan macam ni. La tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu tanya satu benda, bila Tuhan jelaskan pada kamu nanti dia akan jadi menyusahkan kamu. Kita tak payah tanya. Ramai orang Bani Israel, dia punya masalah, dia suka tanya lah yang bukan-bukan. Tanya tu bagus, tapi tanya yang berfaedah. Nabi larang an kasratus su'al, banyak tanya yang bukan-bukan. Kita suka tanya, sehingga bila tanya tu yang mai fatwa ayang paip tak boleh ambil semayang pasal ada klorin tu. Dia tanya yang bukan-bukan, hak agama tak suruh pun dia pergi tanya. Orang misalnya cerita kat kita, saya buat contoh, orang kata sabun ni ada masuk unsur yang haram. Orang kata, kita tak tahu masuk ke tak. Boleh guna ke tak tuan-tuan? Boleh guna ke tak? Boleh. Sehingga kerana asalnya bersih, sehingga terbukti ia najis. Hingga terbukti. Orang kata mi yang bukan Islam buat ada benda haram. Orang kata, dari segi terbukti belum. Halal ke haram? Halal. Saya tak mau makan Ustaz. Saya rasa macam was-was. Okey, ente tak payah makan. Baik untuk ente, tak payah makan. Tetapi nilainya halal. Orang yang tak mau makan mungkin kerana nak jaga lebih, tak apa, tapi ia bukan bererti haram. Ia bukan bererti haram. Sehingga terbukti memang ada unsur haram dikeluarkan, terbukti, bukan ini isya'at, bukan lagi ini satu cerita, memang terbukti, dibuktikan. Satu kita stop. Tapi Ustaz, saya tak mau makan ni kerana saya nak galakkan supaya orang Muslim beli barangan Muslim. Itu satu benda yang bagus. Itu cerita lain, bukan halal haram. Itu menyokong perniagaan Muslim, suatu tuntutan. Asal benda-benda macam ni tuan-tuan, tak usah tanya. Kita main rumah orang jamu kita makan, dia Muslim. Kalau dia bukan Muslim, tentu barang haram. Dia main-main, oi, main makan. Tengah-tengah makan aku nak tanya hang sikit ni hang buat kenduri ni duit haram duit halal? Tanya apa-apa. Makanlah sudahlah. Kenduri dia bagi kita, itu satu persoalan yang kita tak tanya dia.
Yang berhormat panggil kita makan di rumah dia. Yang berhormat, orang duk cerita ni, yang berhormat ni, orang jadi orang yang berhormat ni banyak duk kebas duit orang. Ni duit termasuk hak kebas tu lah. Tak payah tanya. Itu tak termasuk yang benda yang disuruh oleh kita. Makan saja. Siapa suruh kita tanya? Dan belum tentu benda tu haram. Tak banyak orang yang kita sangka haram, ya halal. Satu lagi benda yang ulama khilaf. Kita kalau tak mau makan tak apa, di atas satu pegangan kita. Kita yang orang yang makan, kita tak larang dia, kita tak kata hang makan yang haram. Umpamanya, bila alkohol dimasukkan dalam kek atau masakan, dia nyalakan api tu, menyebabkan dia bertukar menjadi suatu sifat yang lain, lalu dia tak memabukkan lagi, tapi dia boleh menyebabkan daging tu lembut dan seumpamanya. Apa hukum memasukkan benda ni? Kita tak masukkan lah. Misalnya terutama orang misalnya masak kek, buat kek, dia orang masukkan benda ni nak bagi kek tu lebih lembut dan lebih tahan. Apa hukum masukkan benda ni? Ulama-ulama yang penting, kalau masuk benda tu, kawan kita kena apa? Makan-makan sepotong, dia pun kata, lu mau pergi mana? Yang tu memang haram lah. Sepakat para ulama lah. Ini apa gua makan, dunia pun sudah pening, itu memang haram. Tapi kalau dia tak berfungsi lagi, hilang mabuk tu hilang, tapi dia masukkan unsur tu, apa hukum dia? Ulama khilaf. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan benda ini haram bukan kerana dia mabuk tu, tetapi kerana arak tu najis. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan tidak haram pertama dia tak mabuk, dan arak sebenarnya tak najis kerana dia ni daripada buah-buahan semua, dia tak najis, cuma dia haram diminum disebabkan dia memabukkan. Ni tuan-tuan dengar pergi habis, jangan duk lena. Seorang abang kata arak tak najis, weh boleh minum arak daripada abang. Tu kalut dah tu. Ulama bagi dua pendapat. Arak ni haram tanpa ada khilaf. Tak ada ulama pun yang pergi kata arak makruh. Tak ada. Melainkan ahli cerdik pandai genting Highland saja. Tak ada. Sebenarnya semua ulama sepakat arak ni haram. Tetapi apakah dia najis ataupun tidak, itu saja mereka khilaf pendapat. Bukan semestinya yang haram tu mesti najis. Untuk mesti jelas itu. Emas haram atau tidak orang lelaki pakai? Haram. Najis ataupun tidak? Tak. Sutera haram atau tidak lelaki pakai? Haram. Najis ataupun tidak? Tidak. Tuan-tuan makan satu buah apa, makan-makan campur dengan ayak, tembikai masuk apa, makan-makan mabuk, cakap haram atau tidak? Najis ataupun tidak? Tak. Artinya bukan semesti yang mana memabukkan itu mesti najis. Itu dulu. Di kalangan ulama ada yang menyatakan arak itu najis. Namun di atas alasan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, arak, judi, berhala, menenun nasib najis daripada perbuatan syaitan. Di kalangan para ulama menyatakan ayat itu bukan maksud najis dalam arti kata najis tu, rijsun bermaksud keji. Kerana dia sebut arak, judi. Judi tak najis. Kita pegang daun judi, tak najis, ada pakau tu tak ada najis. Kita pergi pegang apa? Mesin judi tu tak najis. Tetapi Quran kata najis. Najis tu maksud keji, nilainya najis. Berhala dia kata najis, kita pergi pegang tokong, tak kena basuh tangan, batu saja, tapi nilainya najis. Dan dia sebut demikian juga arak tu senaraikan arak tu nilainya najis. Bagi ulama yang kata arak tak najis, bila dia bertukar, mereka kata dia tak haram. Tuan faham? Ini bila masuk tu dia tak haram. Bagi mereka yang kata dia najis, mereka kata walaupun dia dah bertukar, dia tetap haram. Katalah tuan-tuan pegang pendapat hak kata haram tu. Dua pendapat, salah satu tuan-tuan boleh pegang. Ada kawan kita dia makan, kita tahu aku tak mau cakap dengan hang tak boleh jadi tu imam, hang makan ke darah benda haram. No. Haram bagi kita yang beriktikad, tidak haram bagi dia yang memegang mazhab yang satu lagi.
Ini luas lah masalah ni. Ini luas. Oleh kerana macam tu juga member kita bantai mi yang orang duk kata benda-benda ni tak boleh. Kita rasa tak boleh, dia kata aku tak percaya semua ni depa punya cerita aja aku makan. Tidak haram untuk dia, kita tak mau, kita punya hal. Muslimin dan muslimat, siapa yang tak mau kerana nak jaga agama dia, famanittaqa asyubhata, siapa yang memelihara jauhkan diri daripada syubhat, selamat agama dia. Siapa yang kita tengok dia makan, kita tak menyentuh dia najis, dan ini ataupun tak hukum dia buat benda haram, kerana ini masalah khilaf. Tu baru masalah khilaf. Adapun kebah duit anak yatim tak termasuk dalam masalah khilaf. Tak terkebah. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.